rakanku Ziang, sibuk tak? Hai, tak sibuk. Ada apa masalah ke? Sebenarnya nak tanya yang awak tahu tak, apakah rumah ibadat? Alamak kau ini, orang Malaysia tak tahu rumah ibadat tu apa ke? Ayo, sekarang masih sempat belajar lagi, Ma. Tapi boleh beritahu saya, itu rumah ibadat tu maksudnya apa ya? Aduh kau ni, rumah ibadat ialah satu tempat ataupun satu institusi yang bagi sekumpulan orang untuk datang bersembahyang ataupun menjalankan aktiviti kegiatan yang berkaitan dengan agama mereka yang tertentu. Oh, maksudnya macam majlis kan? Ya, setiap agama mempunyai rumah ibadat mereka yang mempunyai keistimewaan dan perbezaan dari segi penampilan, fungsi, seni, Tuhan dan khusus berdoa yang tak ada sama. Oh, begitu rupanya. Tapi mengapakah mereka panggilnya majlis tak? Sebenarnya, masjid berasal daripada perkataan Arab, iaitu sejadah, yang bermaksudnya masjid dalam bahasa Inggeris. Kami juga sering panggilnya surau juga. Oh, begitu rupanya. Awak masih ada masa lagi tak? Saya nak tanya lagi tentang rumah ibadat Islam ni. Maafnya, ada kerja call. You boleh tanya Aaron. Dia pun tahu tentang rumah ibadat agama Islam. Bye dulu ya. Oh, baiklah, baiklah. Tak apa. Terima kasih banyak ya. Bye-bye. Bye. Yo, sahabat baikku. Nak main game ke? Hai, tak. Belum ada kit lagi lah. Oh, betul ada kid lah. Ya, tadi saya ada communicate dengan Yang. Dia cakap yang awak tahu tentang rumah ibadat Islam kan? Ya. Kenapa? Oh, nak tahulah tentang peranan majlis terhadap orang Islam. Ini saya tahu. Masjid itu tempat yang suci untuk umat Islam menunaikan solat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembina masjid pun membolehkan umat mendirikan solat 5 kali sehari secara berjemaah. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Yang ini saya tak pernah tahu ini. Ya, saya cari tentang ilmu ni sebelum ni. Kalau tak, saya pun tak tahu. Oh, rupanya Allah ialah Tuhan kepada umat Islam kan? Ya, mereka ibadat kepada Allah untuk mendekatkan diri dan membersihkan hati. Membutuhkan peribadi dan Allah yang mulia. Oh, begitu rupanya. Dan apa peranan majlis terhadap masyarakat ya? Kalau terhadap masyarakat, ia juga menjadi center community untuk membantu masyarakat tentang masang pelajaran, sosial, persyakaratan, kemiskinan, membantu pelajaran, dan banyak faedah lagi yang masjid bagi. Pelajaran juga ke? Ya, ia juga tempat untuk mengulang kaji kerana masjid merupakan tempat aman yang sesuai yang boleh berfungsi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Para pelajar yang berminat menuntut ilmu boleh meningkatkan kefarduan ke atas umat Islam dan menguruskan hal ehwal. Masjid juga menjadi peranan yang membawa keharmonian, cerdik dan kekayaan. Wah, saya rasa ada banyak ilmu lagi tentang rumah ibadat di Malaysia yang perlu dibelajar lagi. Terima kasih banyak sahabat baikku. Ilmu ini sangat bagus. Sama-sama rakanku, rumah ibarat ni seronok untuk belajar juga. Saya bersetuju dengan itu. Terima kasih banyaknya. Ya, sama-sama. Hai Tivana, ada masa? Tak ada. Kenapa? Tak ada gurau aja. Kenapa? Sebenarnya nak tanya tentang rumah ibadat agama Hindu. Nak tahu rumah Hindu sering pergi berdoa di mana ya?
Selalunya umat Hindu selalu pergi dia sembahyang dekat kuil. Ataupun kita selalu panggil dia sebagai mandir. Perkataan mandir ni dia berasal daripada bahasa Sanskrit. Oh, mandi rupanya. Saya pun Hmm. pernah dengar yang kuil Hindu membawa manusia dan Tuhan bersama kan? Ya, rumah ibadat Hindu direka untuk membawa manusia dan dewa bersama. Kuil Hindu ni merujuk pada struktur bagi aktiviti keagamaan atau rohani seperti memuja dan pengorbanan atau upacara analogious. Oh, jadi umat Hindu pun selalu pergi ke kuil ke? Tak semestinya lah sebab dia bukan perkara yang wajib sangat untuk orang Hindu sebab biasanya kita tak pergi kuil lah sebab dekat rumah kita memang ada tempat semayang, so kita semayang dekat situ lah. Oh, saya ingatkan ia seperti macam agama Islam yang selalu pergi ke majlis. Taklah. Pelbagai bangsa ada budaya dan tabiat yang berlainan. Jadi memang ada perbezaan lah. Dengar pun seronok ini. Beri saya tahu peranan rumah ibadat Hindu terhadap masyarakat tak? Itu I rasa boleh tanya Peggy. Walaupun dia orang Cina, tapi dia rajin sangat cari ilmu tentang agama-agama lain. So boleh tanya dia. Wah, malu saya. Dah umur 20 tapi masih tak berapa tahu tentang rumah ibadat di Malaysia. Tak apalah, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Tak apalah, kehidupan kami kan selalunya kita belajar kan. Tak berhenti. Kita belajar seumur hidup kan. So, biasalah. Ya, itu saya setuju. Masih sempat lagi untuk belajar lagi. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Hai Peggy, di mana kata yang awak tahu banyak tentang rumah ibadat kan? Oh, hai Kiyong. Tak ada lah. Normal saja. Ayo, tapi saya langsung tak tahu ni. Nak tanya yang awak tahu tak tentang peranan rumah ibadat Hindu terhadap masyarakat? Oh, yang memainkan peranan penting seperti memberikan semangat yang positif kepada orang-orang yang menghadapi masalah atau berasa sedih melalui berdoa kepada Tuhan. Ia juga memberikan keamanan, kebangkitan dan penyelesaian kepada masalah pelawat. Oh, begitu rupanya. Dan umat Hindu berdoa berapa kali ya? Kalau saya tak ingat salah, mereka berdoa mutlak 4 kali sehari pada waktu pagi, siang, petang dan malam. Dalam teori mereka katakan kuil mempunyai kuasa yang hebat jika berdoa di sana. Oh, dan kalau selain daripada aktiviti ini, ada aktiviti apa yang sering dilaksanakan di kuil ya? Kalau aspek aktiviti, kuil-kuil Hindu biasanya mengadakan kirtana, iaitu nyanyian lagu-lagu suci ataupun ceramah agama untuk orang ramai. Mereka juga berpensembahan kepada Tuhan dengan makanan, pakaian, barangan perhiasan, muzik, bunga-bunga, kalungan bunga, wangian dan sebagainya sebagai tanda bersyukur mereka yang dapat perlindungan dari Tuhan. Wah, kan kamu tahu banyak ni. Masih ada banyak yang untuk belajar lagi. Boleh tolong saya dengan agama Cina tak? Oh, ini kamu boleh tanya Navin. Dia juga pakar dalam bidang ini. Oh, kalau macam tu, bolehlah. Nanti saya tanya dia. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Yo, Navin. Yo, apa khabar Kiong? Khabar baik. Baik, sudah lama kita tak bertemu ya. Ya, memang lama juga. Oh, okey. So, ada apa saya boleh bantu kamu hari ini? Oh ya, saya dengar yang awak juga pakar dalam bidang rumah ibadat kan? Boleh tolong saya dengan agama Cina tak? Oh, tak adalah cakap saya pakar sangat. Saya just tahu sedikit-sedikit sahajalah. Tak apalah, kamu tanya saja, saya tengok saya boleh tolong atau tidak. Oh, terima kasih lah. Macam ni lah, saya nak tahu yang ramai orang Cina di Malaysia, mereka beragama Buddha. Tapi saya masih kurang ilmu tentang rumah ibadat yang mereka sering pergi tu. Okey. Saya ingat yang mereka akan pergi ke Tokong
kebanyakan penganut agama Buddha mereka akan pergi ke Tokong. Sebab Tokong merupakan tempat penganut mereka lah. So ia merupakan tempat yang suci supaya menjalankan aktiviti keagamaan yang utama bagi orang yang beragama Buddha. So pada tahun baru Cina ataupun Wesak, umat Buddha akan sering datang berdoa di Tokong. Ini untuk pengetahuan kamu lah. Tokong mereka ada banyak nama seperti Tokong Tua Pek Kong dan juga struktur yang berbeza di Malaysia. Saya pasti kamu pernah pergi ke Tokong juga kerana kamu adalah penganut Buddha juga. Okay, so mereka percaya bahawa setiap Tokong ada kuasa rahmat yang berbeza setiap satunya. Oh, jadi seni bina mereka pun ada beza kan? Betul cakap kamu. Ada perbezaan sedikit dari sudut-sudut yang penting di Tokong diberi kepercayaan yang merangkumi semua aspek yang sangat berkaitan dengan alam semula jadi. So tapi tanda-tandanya hampir sama seperti naga, ikan, burung, layang-layang dan patung singa yang menjadi penjaga pintu masuk Tokong. Tapi yang sama dipercaya oleh mereka ialah warna merah bermaksud kegembiraan, matahari, kemewahan terhadap umat Buddha. Wah, nampaknya rumah ibadat Cina pun banyak ilmu ni. Agama yang berbeza pun seronok untuk belajar ini. Betul cakap kamu, Kiong. Penganut agama berbeza di Malaysia adalah sangat menarik. So, kita akan jumpa pada hari yang lain lah. Kita akan berborak. Saya pun nak pergi sembahyang ni. Dah lambat ni. Okey, terima kasih Kiong. Saya berborak dengan kamu pada hari lain ya. Ya, boleh. Terima kasih banyak ya, Nabil. Hai, Yongsen. Hai Kiong, kenapa ni? Oh, sebenarnya nak tanya yang awak tahu tak tentang ilmu Tuhan yang selalu didoa oleh umat Buddha? Tuhan bagi mereka banyak tahu, seperti Tian Gong, Guan Yin, Fu Shou dan banyak dewa-dewa lagi. Jadi tungku susunan pun tak sama juga kan? Ya, susun atau sesebuah tokong biasanya bergantung kepada fungsi bagi komuniti mereka seperti Hakka, Hokkien, Cantonese dan Teochew. Oh, dan boleh beritahu saya tentang peranan rumah ibadat Buddha terhadap masyarakat tak? Ya, sudah tentu boleh. Tokong Buddha bukan sahaja merupakan tempat penyembahan dan tempat menderma, tetapi juga merupakan pusat pembelajaran agama dan aktiviti budaya terhadap masyarakat mereka. Tokong mereka juga mengendalikan kelas Buddhisme dan meditasi. Umat Buddha diberikan anjuran penting di mana mereka perlu menghormati segala nyawa, tak kira ialah manusia, haiwan ataupun tumbuhan. Oh, dan toko ini seperti macam tempat pendidikannya. Tapi ada tak aktiviti-aktiviti sosial yang dilaksanakan di toko? Aktiviti sosialnya seperti sekolah, rumah anak yatim, klinik dan rumah orang tua yang sering mereka laksanakan. Oh, begitu rupanya. Nampaknya rumah ibadat agama Islam, Buddha, Hindu ada banyak sumbangan terhadap umat-umat mereka. Ya, agama dan kepercayaan amat penting juga terhadap masyarakat kerana ia seperti semangat penting dalam kehidupan mereka. Ya, saya setuju dengan itu. Terima kasih banyak ya memberitahu saya tentang rumah ibadat Buddha. Ya, sama-sama.